kamu semua belajar di universiti kerajaan dan kamu menentang pula kerajaan. Jadi di mana sikap berterima kasih kepada saya kerajaan? tahu soalan mudah lah. Universiti kerajaan adalah milik kerajaan atau milik rakyat? Kerajaan adalah milik parti politik atau milik rakyat? Universiti, di dalam universiti siapa majoriti? Majoriti adalah pelajar. Makanya institusi pendidikan adalah milik pelajar. Ingat, sebuah universiti, sebuah IPTA, sebuah institusi pengajian, taraf dan martabatnya bukan terletak pada milik siapa, bukan terletak pada siapa TNC, siapa NC, bukan terletak pada orang-orang ni, tetapi terletak kepada pelajar. Siapa pelajarnya? Adakah pelajarnya berkualiti? Adakah pelajarnya seorang yang berfikiran kritis? Adakah pelajarnya kreatif? Adakah pelajarnya matang? Itu sebenarnya. Jadi kalau timbul isu kata kami tidak bersyukur, apa sebenarnya yang saya cakap terus teranglah, kenapa timbul isu kami tidak bersyukur? Apa yang perlu kami bersyukur ni sebenarnya? PTPTN, adakah kami diberi PTPTN sebagai hadiah pada kami? Tidak. Saya cakapkan dengan jelas di sini, PTPTN adalah beban hutang. Dan beban hutang ini adalah, orang kata, satu beban kepada pelajar. Beban hutang. Siapa yang mahu berhutang dalam dunia ni? Tidak. Siapa yang mahu memikul hutang? Setiap seorang yang masuk ke dalam universiti, akhirnya keluar bukan dapat kerja dahulu, tapi pikul hutang dahulu. RM30,000, RM40,000. Jika di IPTS, RM80,000. Siapa yang mahu tanggung semua ni? Jadi bagaimana mereka kata kami tidak bersyukur? Kami tidak bersyukur ke? Sepatutnya anda bersyukur ada pelajar seperti kami, kerana kami sedar apa hak kami. Kenapa biasiswa dahulu biasiswa begitu banyak untuk pelajar yang mahu melanjutkan pelajaran. Dan sekarang biasiswa semakin lama semakin sikit. JPA sudah dibekukan, KPM sudah dibekukan. Orang tak nampak isu ni. Orang hanya nampak kamu tidak bersyukur, kamu tidak bersyukur. Kamu belanja duit PTPTN, kamu beli kredit, kamu beli rokok, kamu beli makanan dengan duit PTPTN. Itu adalah duit hadiah daripada kerajaan. Ini apa? Ini satu pemikiran yang saya rasa absurd, mengarut betul. PTPTN tu kamu yang bayar. Kalau tidak, kamu adalah ibu bapa kamu. Bagaimana kamu kata kerajaan menanggung kamu? Kamu menanggung diri sendiri dengan meletakkan hutang pada diri kamu sendiri. Orang ni harus sedar dan mereka harus jujur dengan apa yang mereka katakan. Kami jujur dengan apa yang kami katakan. Tidak ada apa yang kami perlu sesali bila kami begini. Dan kami tidak menentang kerajaan. Kami mencintai negara kami. Cuma kami mengkritik kerajaan, polisi dan dasarnya. Okey. Nasrul, pandangan Nasrul mengenai soalan ini? Pandangan saya, mahasiswa dan politik, wajar kita berikan kebebasan untuk mahasiswa berpartisipasi dalam politik. Sama ada lah kita nak memberi idea, pandangan, memberi sokongan, bangkangan ataupun kritikan kepada mana-mana side dalam parti politik. Satu, kita perlu buang dalam pemikiran kita. Selalunya apabila kita berbicara mahasiswa dan politik, kita akan fikir, mahasiswa pasti akan menyokong satu parti dan akan bawa masuk parti tersebut, dia akan memakai baju parti tersebut, dia akan memakai topi parti tersebut. Itu bukan perkara wajib yang perlu kita bincangkan. Perkara yang penting adalah bagaimana kita memberi kebebasan kepada mahasiswa untuk memberi pandangan, untuk nak memberi idea terhadap mana-mana parti politik. Bukan saja memberi idea tentang dasar parti politik itu sendiri, tapi memberi idea tentang kepincangan yang berlaku dalam politik tanah air dan apa masalahan yang boleh mahasiswa lontarkan kepada pimpinan negara untuk kita sama-sama selesaikan. Bagi saya, kalau kita mengikuti perlembagaan, bandingkan dua. Anak muda yang masuk ke universiti, belajar, memperolehi ilmu, dengan anak muda yang tidak dapat memasuki universiti tapi dapat berpartisipasi dalam mana-mana parti politik, memberi idea, memberi pandangan di kawasan mereka sendiri berbanding dengan anak muda yang masuk dalam universiti. Dihadkan anak muda yang masuk dalam universiti, sedangkan mereka mempunyai ilmu yang lebih tinggi daripada anak muda yang tidak dapat masuk universiti, tapi dihalang. Apa sebab munasabah yang menjadi pagar yang tebal untuk mahasiswa memberi pandangan? Ini perkara yang perlu kita robohkan.
Kalau difikirkan mengenai kalau apabila mahasiswa berpartisipasi dalam politik, mereka meninggalkan ilmu pengajiannya. Itu perkara yang sengaja dicetuskan untuk nak menakutkan mahasiswa. Satu perkara yang penting lagi untuk mahasiswa berpolitik, yang pertama, pendidikan politik. Kalau kita tengok mahasiswa yang masuk dalam universiti, berbulannya minggu orientasi, tidak ada satu pun slot yang memberi pendidikan politik, politik knowledge kepada mahasiswa. Tetapi diberikan, kalau kamu join politik, inilah akibatnya, inilah hukuman aku dikenakan kepada kamu. Pendidikan menghukum ditanam dalam pemikiran mahasiswa, bukan pendidikan politik, nilai politik yang sebenarnya. Apa yang perlu kamu terlibat, apa yang perlu kamu berikan dalam kamu terlibat dalam politik. Itu yang sebenarnya kita kena bagi, pendidikan politik. Boleh saya tambah sikit? Suka untuk saya katakan, syukur tidak akan meminimalkan kritikan saya terhadap kerajaan. Syukur tidak akan membisukan mulut saya untuk terus mempertikai dasar-dasar dan polisi kerajaan yang pada pandangan saya tidak adil, tidak bebas dan mengongkong. Dan syukur juga tidak akan memandulkan pemikiran saya untuk lahirkan pandangan-pandangan serta idea-idea bernas. Mengapa harus kita guna hujah syukur untuk mengekang mahasiswa untuk berpendapat? Saya sendiri bersyukur belajar di universiti kerajaan. Saya sendiri berterima kasih kepada kerajaan. Tetapi syukur itu tidak harus jadi kekangan, tidak harus jadi satu limitasi kepada mahasiswa untuk kritik kerajaan. Kritik artinya sayang. Analoginya seperti seorang ibu marah anak dia kerana sayang. Saya sayang kerajaan, saya sayang negara, saya kritik untuk penambahbaikan. Itu sahaja. Bukan kerana saya benci kerajaan, bukan kerana saya anti kerajaan. Untuk kritik ini satu proses untuk kita tambah baik, untuk kita baik pulih sistem yang sedia ada, supaya sistem itu terus menerus memberi manfaat kepada rakyat dan juga mahasiswa. Itu sahaja isunya. Syukur pada pandangan saya, sekali lagi, tak harus jadi satu hujah untuk mengekang mahasiswa berpendapat. Hujah ini sangat nak kata macam sangat lame. Dia sangat lemah. Sangat lemah. Hujah tradisional, hujah sangat konservatif dan tidak progresif langsung. Dia tak pernah saya dengar di negara maju untuk kekang orang bagi pendapat, kamu tak bersyukur, you are ungrateful. Tak ada benda ni kat negara luar. Malaysia ada hujah macam ni. Okey,